Okey, seterusnya kita akan lihat urus niaga pada April 15 iaitu membeli barang niaga secara kredit daripada Alaf 21. Okey, Alaf 21 ni ialah akaun belum bayar. Okey, sebelum ni kita telah merekodkan dalam akaun belian dua urus niaga pada April 2 dan juga April 8 beli secara kredit dan juga beli secara tunai. Okey, untuk 15 hari bulan membeli secara kredit pada Alaf 21 sama urusnya, sama catatannya 15 hari bulan. Kita catat sini akaun belum bayar Alaf 21 1,200. Baik. Debit akaun belian dia mesti sebelah debit lah sebab dia adalah belanja dan belanja akan bertambah. Dan pada masa yang sama akaun belum bayar iaitu Alaf 21 akan dikreditkan. Okey, dengan catatan belian sebanyak 1,200. Okey. Sama konsepnya iaitu akaun belum bayar akan bertambah di sebelah kredit kerana dia adalah liability. Okey, seterusnya April 16 memulangkan barang niaga kepada Alaf 21 kerana rosak. Okey, Alaf 21 ialah akaun belum bayar. Kita pulangkan barang bermaksud belian tadi yang dikreditkan akan berkurangan. Jadi kita akan debitkan pada April 16. Debitkan akaun Alaf 21 dengan pulangan belian sebanyak 120. Okey, memulangkan barang niaga bermaksud memulangkan belian tadi. Kita dah beli, kemudian kita pulangkan. Dan akaun pulangan belian, dia adalah kontra kepada belian. Belian masuk di sebelah debit, okey, ataupun bertambah di sebelah debit. Pulangan belian akan dicatatkan di sebelah kredit. Okey. Pulang kepada siapa? Pulang kepada akaun belum bayar iaitu Alaf 21 bernilai 120. Okey, itu catatan bagi pulangan belian. Okey, seterusnya pada April 20 menjual barang niaga secara kredit kepada kedai buku Mimi berjumlah 1,500. Okey, jualan secara kredit. Jualan secara kredit, kita akan kreditkan akaun jualan kerana hasil bertambah. Jual kepada siapa? Kepada akaun belum terima, namanya kedai buku Mimi. Jadi kita akan debitkan akaun belum terima di kedai buku Mimi kerana akaun belum terima ni ialah aset. Jadi kita akan catatkan akaun belum terima kedai buku Mimi. Okey. Tadi kita dah ada catatan April 12 iaitu jualan secara tunai di sebelah kredit 520. Jadi kita sambung dalam akaun jualan yang sama iaitu April 20 jual kepada akaun belum terima kedai buku Mimi. Okey, sebanyak 1,500 jumlah dia. Okey, catatan ini direkodkan di sebelah debit April 20 dengan catatan jualan. Okey, 1,500. Ini catatan bergu dia. Kredit akaun jualan, debit akaun belum terima kedai buku Mimi. Okey, pada 21 hari bulan, urus niaga pada April 21 menyelesaikan hutang kepada pembekal alat tulis Garuda dengan cek bernilai 900. Okey, ini akan melibatkan akaun bank. Okey, tadi kita dah merekodkan pada 1 hari bulan memulakan perniagaan dengan modal 30,000. Kemudian pada 4 hari bulan membeli alatan pejabat. 5 hari bulan mengeluarkan wang untuk kegunaan perniagaan. Okey, seterusnya kita akan membayar ataupun bayar hutang dengan cek. Menyelesaikan hutang maknanya membayar hutang dengan cek. Okey, kita akan kreditkan akaun bank. Keluarkan duit daripada bank pada 21 hari bulan kepada siapa? Kepada pembekal akaun belum bayar, pembekal alat tulis Garuda. Berapa? 900. Okey, pada masa yang sama kita akan debitkan akaun belum bayar, pembekal
alat tulis Garuda. Okey. Dalam catatan, sebelum ni kita telah membeli barang secara kredit. Okey, pada 2 hari bulan. Kita telah rekodkan April 2. Okey, belian sebanyak 1,000. Okey, ni urus niaga ni dah berlaku tadi. Okey, kerana dia ada catatan di sebelah kredit. Bila kita bayar, bermaksud kita akan mengurangkan hutang tersebut. Okey, pada April 21, okey, maksudnya kita telah membayar sebanyak 900 kepada pembekal alat tulis Garuda. Okey, dia kata menyelesaikan hutang kepada pembekal alat tulis Garuda dengan cek 900. Berapa hutang dia? Hutang dia ialah 1,000. Okey, berdasarkan urus niaga pada 2 hari bulan. Okey, kita bayar 900. Menyelesaikan maksudnya tak ada lagi hutang. Jadi kita catatkan dekat sini 100 adalah diskaun. Okey, ni tadi ialah pada April 21 April 21. Okey, menyelesaikan hutang dengan membayar 900 bermakna hutang lagi 100 tu telah diberikan sebagai diskaun. Okey, diskaun diterima daripada pembekal alat tulis Garuda. Okey, akaun diskaun diterima, kita akan rekodkan diskaun diterima. Okey, di sebelah kredit sini, kerana dia hasil April 21. Dari siapa? Daripada akaun belum bayar pembekal alat tulis Garuda. Okey, kalau kita menggunakan buku tunai, ia akan dicatatkan sebagai dicatatkan di ruangan diskaun diterima di sebelah kredit, bila kita membuat pembayaran. Tapi hari ini kita catatkan dia di dalam akaun bank. Catatannya hanya untuk pembayaran saja. Diskaun akan dicatatkan terus ke dalam akaun diskaun diterima. Okey, pada 25 hari bulan April, mengambil alat tulis untuk kegunaan peribadi. Okey, mengambil alat tulis. Ambilan untuk peribadi, kita akan debitkan akaun ambilan. Okey, apa-apa yang kegunaan peribadi ataupun sesuatu yang kita gunakan untuk peribadi adalah ambilan. Dari mana dia ambil? Daripada alat tulis. Alat tulis ialah barang niaga. Mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi maknanya kita mengeluarkan barang daripada belian, untuk kegunaan sendiri. Kita catatkan dalam akaun ambilan. Okay, jadi sini kita akan keluarkan pada April 25. Tadi kita dah ada catatan 2 dan juga 8 hari bulan untuk belian secara kredit dan juga belian secara tunai. Okey, belian secara tunai. Okey, April ni kita 25 kita membuat ambilan. Okey, membuat ambilan sebanyak 100 untuk kegunaan sendiri daripada barang niaga. Jadi kita catatkan ambilan ialah equity pemilik. Equity pemilik akan berkurang. Jadi berkurang di sebelah debit. Okey, belian 100. Okey, itu catatan bagi mengambil alat tulis untuk kegunaan peribadi. Okey, seterusnya 29 hari bulan bayar sewa dengan cek. Separuh daripadanya sewa kediaman. Okey, jumlahnya 2,000. Okey, ada 2 catatan yang kita perlu buat. Pertama, bayar sewa kedai. Bayar sewa kedai dengan cek, dua-dua akan melibatkan pembayaran daripada bank. Jadi 29 hari bulan kita bayar sewa kedai, sewalah. Okey, separuhnya adalah 1,000. Okay, dia bayar 2,000 tadi, 2,000 satu untuk sewa kedai, satu lagi dia akan bayar untuk sewa rumah. Sewa rumah ialah peribadi. Peribadi ialah ambilan. Okey, 1,000 juga.
Jadi dua ni, satu sewa kedai kita catat sebagai sewa, sewa rumah kita catat sebagai ambilan. Jadi catatan bergu dia mestilah akan melibatkan satu lagi akaun, iaitu akaun sewa. Okey, akaun sewa. Akaun sewa tambah kat sini satu, iaitu 29 hari bulan sebab dia adalah belanja April 29. Bayar secara dengan cek, okey, debit bank kat sini. Akaun sewa debit jumlah 1000. Okey, yang ambilan ni kita dah ada akaun ambilan tadi pada 29 hari bulan kita bayar dengan cek juga 1000. Jadi dalam akaun ambilan dia ada dua catatan, satu yang mengambil barang niaga, kita catat belian. Satu lagi ialah menggunakan wang daripada bank dengan membayar cek untuk kegunaan sendiri. Kegunaan sendiri itu ialah sewa rumah. Jadi kita catat sini bank, debit ambilan, kredit bank. Okey, itu catatan bagi 29 hari bulan ya. Bayar sewa kedai, debit sewa dengan cek, kredit bank. Bayar sewa kediaman, debit ambilan dengan cek, kredit bank ya. Dua-dua ni akan dicatatkan dalam akaun bank dan satu ambilan, satu lagi sewa. Okey, dan akhir sekali pada 30 hari bulan membayar gaji pekerja dengan tunai 1200, iaitu kita akan debitkan akaun gaji dan kreditkan akaun tunai. Okey, yang ni kamu boleh catatkan tadi akaun tunai. Kita dah ada satu catatan, iaitu daripada satu catatan bawa masuk daripada bank. Kemudian kita ada juga catatan untuk belian dan juga jualan tunai. Okey, kita akan catatkan ini untuk pembayaran gaji. Baik, kita rekodkan bayaran gaji secara tunai ke dalam akaun tunai. Okey, tadi kita ada bank, jualan di sebelah debit, kemudian belian 800. Okey, kita bayar gaji bermaksud kita mengeluarkan wang daripada akaun tunai sebanyak bayar gaji sebanyak 1200, dan catatan bergunya ialah dalam akaun gaji April 30, butirannya ialah tunai 1200. Okey, jadi kita telah merekodkan semua urus niaga ke dalam catatan akaun-akaun yang berkaitan. Okey, jadi kamu boleh menyemak semula. Setiap urus niaga telah pun direkodkan ya. Nanti kita akan rekodkan, kita akan imbangkan akaun-akaun dalam ledger itu. Okey, terima kasih.